Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua anak-anak didik Ustazah. Hari ni kita nak mula kelas PDPR bersama dengan Ustazah Umi. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa dahulu diikuti dengan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Okey. Selawat yang Ustazah baca tadi namanya adalah selawat Jibril. Selawat yang paling ringkas. Anak-anak pun boleh baca dekat boleh amal, boleh buat kat rumah kan. Sallallahu ala Muhammad. Sekali kita baca selawat, Allah akan balas. Allah akan baca selawat balik kat kita 10 kali. Rugilah kalau kita tak ambil peluang kan. Jom kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okey. Sirah tahun 1 bab 3, tajuknya sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subtopiknya kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa Abdullah ni? Kita dah belajar dah siapa Abdullah ni. Saya tahu anak-anak boleh jawab. Anak-anak kan hebat kan? Okey, jom kita tengok. Okey. Anak-anak boleh buka buku teks muka surat 27. Buku teks unta ni Ustazah suka panggil buku teks ni buku teks unta. Ni nampak? Buku teks ni muka surat 27. Boleh rujuk buku teks sama sahaja. Okey. Kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib seorang usahawan. Siapa Abdullah ni? Abdullah ni bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi lah Abdullah kan Nabi Muhammad bin Abdullah. Jadi Abdullah ni adalah bapa kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah seorang usahawan. Usahawan ni makna apa? Anak-anak ni dah ada satu kan. Usahawan ni apa? Usahawan ni maknanya berniaga. Siapa mak dia? Usahawan. Berniaga. Angkat tangan. Berniaga kuih ke? Jual kek ke kan? Jual baju ke? Itu adalah usahawan. Mak kita seorang usahawan, ayah kita seorang usahawan kan? Okey. Begitu juga dengan bapa Nabi Muhammad, seorang usahawan. Usahawan yang berjaya lah. Abdullah selalu pergi ke Syam untuk berniaga. Dia tak berniaga di dalam Mekah sahaja. Berniaga sampai pergi ke Syam, sampai pergi ke negeri-negeri lain kan. Macam kita lah. Kalau ada ayah-ayah yang berniaga besar-besar, tak terikat di dalam negeri ni saja. Mungkin pergi ke negeri Selangor, mungkin pergi ke Melaka kan. Begitu juga dengan bapa Nabi Muhammad untuk berniaga. Okey. Suatu hari dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit dan meninggal dunia. Dia pergi ke Syam, jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Jenazah Abdullah dikebumikan di Yasrib. Yasrib ni maknanya Madinah lah. Madinah. Di Yasrib ni. Nampak Yasrib. Jenazah Abdullah dikebumikan di Yasrib, di Madinah. Aminah binti Wahab sedang mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah meninggal dunia. Abdullah tidak sempat melihat Nabi Muhammad kerana baginda masih berada dalam kandungan ibunya. Sedang elok Aminah pergi
Abdullah pergi berniaga di Syam, Aminah mengandung, kan? Baru dikatakan baru 2 bulan kandungan Aminah tu. Baru 2 bulan Nabi duduk dalam perut mak dia. Bapanya sudah meninggal dunia. Nabi pernah tak tengok anak ayah dia? Tak pernah. Ayah dia pun tak pernah nak tengok Nabi. Macam mana nak tengok? Benda tu duduk dalam perut lagi, kan? Siapa mak dia tengah mengandung, dia tahulah. Tengok perut mak tu. Nampak ke baby kat dalam? Tak nampak, kan? Tunggu baby keluar dulu baru boleh tengok. Macam itulah juga dengan Abdullah. Tak boleh nak tengok anak dia. Dan Nabi Muhammad juga tak boleh nak kenal bapa dia. Sebab Nabi Muhammad pun tak sempat lah. Duduk dalam perut lagi nak tengok macam mana. Abdullah sudah pun meninggal dunia. Nabi Muhammad telah menjadi seorang anak yatim. Semasa usianya baru 2 bulan dalam perut ibu dia. Okey, ini muka surat 28. Ni muka surat 28 penghayatan. Ajal kematian manusia ditentukan Allah. Memang kita nak hidup umur panjang, kan? Kalau boleh kita nak hidup sampai 100 tahun, 200 tahun. Tapi ajal kematian kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Bukan kita yang pandai-pandai nak pilih tarikh mati kita, kan? Allah yang menentukan. Ada yang mati cepat, ada yang mati lambat, kan? Okey, begitu juga dengan ajal kematian bapa Nabi Muhammad SAW. Kita perlu memuliakan Kaabah dan tempat-tempat ibadat. Kita perlulah, kan, tempat-tempat ibadat, tempat-tempat Kaabah ni memuliakan. Tak bolehlah kita nak ejek-ejek, kan? Sifat dengki dan sombong dibenci oleh Allah. Nak kena ingat tu. Sebab itulah kena jadi orang yang baik, kan? Orang yang baik hati, orang yang hebat. Setiap Ustaz tengok buku. Setiap kejahatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita jangan buat jahat pada orang. Lebih baik kita menyebarkan kasih sayang, kan? Kita buat baik dengan orang. Bila kita buat baik dengan orang, nanti Allah balas yang baik-baik dengan kita, kan? Kalau kita buat kejahatan, nanti Allah balas yang jahat-jahat pula ke kita. Nak ke? Tak nak. Kita semua nak masuk syurga. Kita hendaklah bersabar dan reda atas segala ujian Allah. Samalah macam Aminah tu. Sabar tak Aminah ketika suami dia meninggal dunia? Sabar. Menangis tu menangislah. Tapi beliau ni seorang yang sabar. Aminah ini adalah ibu kepada Nabi Muhammad. Sabar. Walaupun sedih dengan kehilangan suami, tambah pula tengah mengandung, tapi beliau tetap sabar dan reda, kan, atas segala ujian yang Allah berikan kepada dia. Anak-anak perlu mencontohi sifat-sifat orang-orang yang baik-baik ni. Sifat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi, kan, ibu bapa Nabi, isteri, anak-anak Nabi. Kita mencontohi akhlak yang baik supaya kita juga menjadi seorang yang baik, insya-Allah. Okey, sampai kat sini sahaja dulu kelas bersama dengan Ustazah Fini untuk PDPR minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan anak-anak dalam siri yang akan datang bersama-sama lagi dengan Ustazah Fini. Okey. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.